Ada benda yang dia boleh tahu, banyak benda yang dia tak boleh tahu. Antaranya berkait dengan hakikat ketuhanan. Maka oleh kerana itulah Allah Ta'ala mengutus Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah Ta'ala menurunkan wahyi-wahyinya ke atas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul inilah yang menunjuk, yang memimpin, yang memandu manusia bagaimana cara mahu mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khatamun nabiyyin, penutup kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam ayat yang berikutnya, allazi ja'ala lakumul arda firasya. Tak cukup dengan Allah Ta'ala nyatakan bahawa dia adalah Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta ini, dengan dia menciptakan kamu wahai manusia dan menciptakan orang-orang sebelum daripada kamu. Allah Ta'ala sebut lagi kekuasaan dan kebesarannya. Dialah juga yang menjadikan bagi kamu bumi ini sebagai hamparan. Allah Ta'ala jadikan bumi ini sebagai hamparan, tak bergerak, tak gegar. Dengan Allah Ta'ala menjadikan bukit, bukau, gunung, ganang sebagai pasak-pasak. Kita boleh berjalan, kita boleh berlari, kita boleh buat kerja, kita boleh tidur. Allah Ta'ala jadikan bumi ini sebagai hamparan. Secara zahir kita tengok ayat ini menyatakan bahawa bumi ini tak bulat, bumi ini hamparan, supaya kita apotika. Yang mana kita mestilah memahami bahawa ayat ini sebenarnya menerangkan permulaan kejadian bumi, yang mana diterangkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Antara ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, mengatakan bahawa permulaan kejadian bumi ini Allah Ta'ala keluarkan laha-laha daripada gunung berapi, dia meleleh keluar jadi hamparan. Jadi ayat ini sebenarnya menunjukkan permulaan kepada kejadian bumi. Ahli sains yang menemui mengatakan bahawa bumi ini bulat, memang betul. Dan Al-Quran tidak bercanggah, sebab disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain dengan secara tak langsung, menyatakan bahawa bumi ini bulat. Yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fil layl. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Jadi benda yang bertukar ni menunjukkan bahawa benda ni adalah bulat. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai binaan. Allah Ta'ala nyatakan di antara kebesaran dan kekuasaannya, kamu tengok langit. Bagaimana Allah Ta'ala jadikan langit dan segala isinya sebagai binaan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kamu lihat kepada langit bagaimana ia diangkat. Langit dan segala isinya, bulan, bintang, cakrawala, matahari dan lain-lain lagi, yang mana ciptaan langit adalah merupakan satu ciptaan yang amat besar, satu ciptaan yang amat kukuh, yang amat kuat. Hari ini di zaman teknologi, zaman moden, ahli-ahli sains mereka menemui berbagai-bagai penemuan. Antaranya lah satu penemuan yang didedahkan dalam satu majalah Arab, majalah Al-Mujtama', yang dikeluarkan pada bulan lepas, mengatakan bahawa ahli-ahli astronomi daripada NASA melalui teropong gergasi, mereka menemui penemuan-penemuan yang tidak pernah ditemui sebelum ini. Mereka mengatakan bahawa langit ini adalah satu ciptaan yang amat besar, yang mana dia sentiasa membesar, dan ini telah dinyatakan dalam Quran. Di sini menunjukkan bahawa Al-Quran ini adalah mukjizat daripada Allah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran,
was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami binanya dengan teguh, dengan kekuatan, dan kami meluaskannya. Maknanya langit ini sentiasa meluas, sehingga cukup hak dia, maka akan jadi hancur lebur, iaitu bila berlakunya kiamat. Di mana ahli-ahli sains mereka mengatakan bahawa apa yang mereka temui, bahawa bintang-bintang dan cakrawala-cakrawala di langit lebih banyak daripada pasir-pasir di pantai dan pasir-pasir di gurun. Tak boleh. Sedangkan bintang-bintang dan cakrawala-cakrawala tersebut ada di antaranya berpuluh-puluh kali ganda lebih besar daripada bumi ini. Mereka mengatakan bahawa lebih banyak daripada pasir-pasir di pantai dan pasir-pasir di gurun. Sehingga mereka mengatakan bahawa betapa banyaknya bintang dan cakrawala di langit, kalaulah dibahagiakan pada setiap orang atas muka bumi ini, setiap orang boleh 30 planet, boleh 30 bintang. Mereka mengatakan bahawa terdapat di sana lebih daripada 200 bilion galaksi. Setiap satu galaksi terdapat di antara 100 bilion sehingga 1 trilion bintang dan cakrawala. Terlalu besar. Yang mana semuanya itu berjalan mengikut peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Tak berlaga di antara satu dengan yang lain. Kita lihat bagaimana perjalanan bulan dan matahari. Matahari kalau dia dekat dengan bumi ni, sikit je habis orang yang duduk atas bumi ni dan segala isinya terbakar habis, mati belaka. Kalau dia duduk jauh sikit je daripada bumi ni, semua yang duduk atas muka bumi ni mati, beku habis. Tapi Allah Ta'ala tentukan duduk di situ, berjalan mengikut peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta ini. Di mana disebut dalam satu hadis, Nabi mengatakan bahawa ketika menafsirkan ayat Al-Kursi, firman Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati, luas kursi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu langit dan bumi. Nabi mengatakan bahawa yang mafhumnya betapa besarnya kursi Allah Ta'ala ini, kamu ambil cicing letak di tengah padang pasir yang luas. Cicing itu umpama bumi ini, padang yang luas itu umpama kursi Allah Ta'ala. Dan perbandingan antara kursi dan arasy Allah, umpama kamu ambil cicing letak di tengah padang pasir yang luas, cicing yang kecil. Arasy umpama padang yang luas tersebut. Di sini menunjukkan kepada kita betapa besarnya langit yang ada di atas kepala kita dan selepas daripada langit itu. Kalau begitulah besarnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha besar, yang maha berkuasa, yang mencipta dan mentadbir makhluk-makhluknya mengikut peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut lagi, wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan dia Allah menurunkan daripada langit, yakni daripada awan, air, yakni air hujan. Lalu dia mengeluarkan daripadanya buah-buahan kepada kamu. Allah Ta'ala sebut lagi kekuasaan dan kebesaran Allah. Bagaimana Allah Ta'ala menurunkan air hujan daripada langit, jatuh di atas muka bumi ini daripada air hujan yang sama. Bila jatuh atas bumi ini, tumbuh bermacam-macam jenis tumbuh-tumbuhan. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang boleh buat obat, boleh buat sayur, boleh buat ulang. Hak besar pula, di mana manusia boleh terbang, boleh